Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak mulakan dengan kawalan pneumatik. Sama seperti kawalan hidrolik. Sama je. Beza dia apa dia? Pneumatik sama je. Semua simbol Pneumatik dengan angin hidrolik. dia, angin gas. Okey. Satu pneumatik menggunakan angin. Pendali. Okey. Pendali. Pneumatik Pendali. pakai tekanan Itulah angin. gas dia. Okey, pneumatik Ha. gunakan angin. Okay, ataupun gas. Okay. Hidrolik dia gunakan pendali. Ni satu perbezaan dia. Okay. Lagi apa perbezaan dia? Lagi. Cepat. Benda yang boleh tolak atau angkat. Benda yang tolak terangkat. Berat dia. Apa je. Dua-dua boleh. Berat yang boleh ni ha. Okay. Kalau pneumatik. Okay. Satu. Kelebihan dia laju. Dia laju. Okay. Yang lagi apa kelebihan dia? Bersih. Sebab apa bersih? Sebab kalau air dia boleh apa ni? Tercemar. Jadi boleh buat Dia jadi kotor. air bersih sebab dia udara. Buang lantak lah. Tak kisah kan. Macam kamu kentut kan. Bukan ada apa kan. Betul sebab dia cecair. Mana ke apa ni. Okay. Dia bersih. Maksud dia sebab dia menggunakan udara. Udara kamu boleh lepaskan. Tak ada masalah. So dia tak ada lah maksud dia. Pencemaran tak ada. Pneumatik ni tak ada pencemaran. Sebab dia menggunakan apa? Dia menggunakan udara. Okay. Dan tiada pencemaran. Tengah cikgu pakai tu tak nampak orang masuk. Okay. Tiada pencemaran. Tapi pneumatik, satu pneumatik perlahan. Ini keburukan. Kan? Pneumatik kelebihan dia daya yang besar. Maksud dia bolehlah angkat benda-benda besar. Pneumatik tak. Okay. Kemudian hidrolik ni ketepatan tinggi. Kenapa ketepatan tinggi? Apa maksud cikgu? Ketepatan tinggi. Sebab dia perlahan. Betul? Bila perlahan, tepatlah. Tak adalah susah nak kawal. Senang dikawal sebab dia perlahan. Okay. Tapi kalau keburukan pneumatik, apa keburukan dia? Ini kebaikan. Yang ni baik. Buruk dia, sebab hidup kita ni ada baik ada buruk. Buruk pneumatik. Pneumatik buruk. Apa dia? Baik kamu jawab je tak apa. Salah tak apa. Boleh angkat benda ringan je. Ringan. Janganlah macam tu. Itu bukan buruk. Tak boleh angkat benda berat. Tidak boleh melakukan kerja-kerja yang tidak boleh melakukan tidak boleh mengangkat beban yang besar. Itulah keburukan dia. Janganlah kamu kata boleh angkat itu kebaikan. Itu kamu buat negatif. Beban yang berat tak boleh. Lagi. Boleh berfungsi pada suhu yang tinggi. Pada suhu yang tinggi. Dua-dua boleh, tak masalah. Satu lagi bising. Pakai pneumatik bising. Kan? So, kemudian pneumatik baik dia lagi apa? Kalau baik. Baik dia murah. Sebab angin tak payah beli. Kan? Hidrolik, buruk dia apa? Boleh karat Dia minyak. Mana boleh berkarat? Pencemaran. Sebab dia pakai mahal. minyak. Kos tinggi. Yang sebut mahal kos penyelenggaraan tinggi. Bila jawab periksa, kamu jangan cakap mahal tau. Mahal salah. Kos tinggi. Kos penyelenggaraan. Sebab kita kena tukar minyak. Maksud dia kos penyelenggaraan tinggi. Jangan buat kos tinggi. Kos apa? Penyelenggaraan. Jangan buat kos mahal. Sebab tu jawapan yang kamu jawab betul. Tapi tak kena dengan skema. Dia salah. So, hidrolik ni dia kotor. Sebab tu nanti kalau kamu kerja kilang, kamu kerja bagian yang mesin dah pakai hidrolik, memang baju kamu kotor lah kalau katakan bila kamu repair hidrolik sebab dia minyak. Tapi kalau kamu repair mesin yang pneumatik, telinga kamu pekak pula sebab bising. So kamu kena pakai earphone untuk mengelakkan bunyi bising. Ini perbezaan lebih kurang lah kalau exam tanya. Okay? Apakah perbezaan antara pneumatik dengan hidrolik? Sorry.
Ni ada hidrolik duduk. Okey, perbezaan dia. Okey. Ini dari segi dia punya fungsi. Okey, tapi dari segi dia punya lita, okey, lita semua sama kecuali okey, yang ini pun sama. Nah, ini ada kekurangan kelebihan lah. Kamu tengok baca tadi lah dengan apa hidrolik pun ada detail lah. Ini semua sama Ni. Hidrolik, pneumatik sama. Benda ni tolong hafal. Sebab kadang-kadang bahagian B ada soalan anak-anak kecil dia minta 4 ni. Okey, bila 4 ni rugilah kamu tak dapat jawapan kalau kamu tak ingat. Bezanya dengan hidrolik pada bahagian pembekalan aja beza. Yang lain semua sama simbol-simbol dia. Okey, bezanya kalau kita lukis lita hidrolik, dia akan terus bermula dengan pada bahagian pembekalan, dan ini semua sama, ni semua sama macam hidrolik. Okey, dia akan mula dengan ini. Ini. Ni beza dia. Ini adalah pemampat. So, kalau dia tanya, apakah yang ada dalam pemampat, baru kamu kena sebut benda-benda ni. Tapi kamu tak perlu lukis. Macam mana lita hidrolik? Maksudnya dalam pembekalan, yang simbol bulat opini ni, okay, yang simbol kita buat bulat ni, dia ada juga motor elektrik, dia ada pemampat udara, okay, dia ada penapis minyak air, dia ada tangki, dia ada pengering, dia ada tolok tekanan, dan ni semua ada dalam dia. Okay. Tapi kamu tidak perlu melukis seperti mana lita hidrolik. Okay. Sebab lita hidrolik bila kamu lukis, kamu akan bermula dengan tangki, betul? Lepas tangki, penapis kan. Kemudian pergi pump. Sebenarnya pneumatik sama juga. Benda tu ada. Cuma dia digantikan dengan satu simbol ni aja. Iaitu dipanggil pemampat. Yang kedua, kamu akan baru nampak ini ni. Ni apa dia? Ini adalah ada pada motor. Bukan exhaust. Apa dia? Penapis. Penapis. Bukan penapis. Pada exhaust. Mana ada exhaust penapis? Pada exhaust mana ada penapis? Silencer. Tangki. Tangki apa pula? Ini silencer. Ataupun bahasa Melayu dipanggil penyenyap. Penyenyap. Kalau tidak bising. Sebab udara, pneumatik, dia boleh buang terus udara tu. Tapi kalau pneumatik kamu buat macam apa, hidrolik buat macam pneumatik, apa masalah akan berlaku? Hidrolik kamu buat macam pneumatik, lepas je. Habis tempat kamu penuh dengan minyak. Kemudian kamu kena isi minyak balik. Kan? Sebab tu kalau simbol hidrolik, dia ada simbol tangki. Masuk dalam tangki dan sedut balik, masuk atas balik. Tapi udara tak perlu balik dalam tangki. Sebab udara kita boleh dapat percuma. Okey. Ni yang dua yang beza. Yang ketiga, bila keluar soalan pneumatik, macam cikgu sebut tadi dah. Kalaulah dia bagi soalan, dia mulakan dengan, contohlah dia bagi, sebab ni kamu kena hafal tau. Banyak benda yang kamu tak nak hafal. Okey, katakanlah soalan tu dia bagi soalan, tiba-tiba dia dalam lampiran tu, dia mulakan dengan ini. Dia dah bagi silinder tau. Lain dia suruh kamu buat. Yang lain sama juga. Dia kata boleh. Kalau ini, kalau biasa dia bagi dengan silinder tindakan tunggal. Kalau dia suruh lukis lita, dia mesti berkawan dengan apa? Dia ni. Kan kalau macam sebelum ni, cikgu ajar kalau injak keluar arah satu. Kalau tak sebut apa-apa, tak sebut, kita guna apa? Tak sebut. Ini injak keluar arah. Kalau tak sebut, kalau dia tak sebut, automatik. Jangan 43, 42. 42. Okey, kalau dia tak sebut, automatik kamu guna 42. Kalau dalam soalan dia tak sebut. Okey, dia tak sebut, automatik kamu tahu dia 42. Kalau dia kata boleh berhenti di mana-mana, okey, itu automatik kamu dah tahu dah. Mesti 4, 3. Sebab tu benda ni kamu kena hafal. So tak payahlah kamu pening kepala. Kalau dia dah bagi gambar silinder tindakan tunggal,
automatik lah kepala otak kamu. Kamu dah ingat dia mesti pakai 3, 2. 3. 3, 2. Contoh. Ini benda ni kamu jangan tanya kenapa. Sebab apa? Lubang dia satu je. Ni lubang masuk, ni lubang keluar. So kalau kamu buat 4, 2 contoh kan. Katakan Cikgu Padam, kamu bantai 4, 2. Sebab kamu sebenarnya kamu boleh faham liter. Yang macam kamu buat mampu kapu tu kan. Kamu boleh faham sebenarnya. Cuba kamu tak berapa jelas lagi kan Cikgu rasa. Okay. Katakanlah kalau kamu buat 4, 2 tak. Kamu buat 4, 2. Okay. Contoh macam ni kan. Okay. Ni satu saluran dia. Masuk. Ni katakan. Ni terima pemampat lah contoh. Okay. Habis yang ini untuk apa? Betul? Kan? Yang itu untuk apa? Tak berfungsi. Tak payah pakai. Sebab tu boleh pakai 4, 2. Boleh pakai. Dia tak ada masalah. Contohlah katakan kalau exam. Sebab nanti kami ingat pesan cikgu dalam AK kalau lita tak berfungsi. Okay, lita tak berfungsi. Markah adalah apa? Markah apa? Kosong. Markah kosong. Faham? Kena ingat pesan cikgu tu. Kalau lita, sebab tu bila kamu lukis lita, pastikan lita yang kamu lukis tu, kamu pastikan dia mesti boleh berfungsi. Okay, contohlah katakan soalan keluar kan. Soalan keluar macam cikgu sebut tadi kan. Dia ada soalan, dia bagi soalan. Dalam lampiran dia dah bagi gambar ni. Dia bagi gambar ni lah. Lepas tu dia bagilah ayat sikit. Dia kata omboh semasa menolak boleh dikawal. Contoh dia bagi kan contoh. So dia suruh kamu sambung, kamu lukis. So bila kamu nampak macam ni je, kamu bantai contohnya 4, 2. Kamu bantai 4, 2 lah contoh kan. Contoh macam ni. Okay, contoh. Ni adalah pemampat. So kamu letak penghad boleh laras sebab kamu nak kawal dia. Okay, kalau kamu buat macam ni, adakah markah kamu kosong ataupun kamu ada markah? Kosong. Kosong kan ada markah. Sebab cikgu nak ajar kamu ni kan supaya kamu tahu tau. Kosong sebab soalan dia bagi yang dia bagi ni. Dia bagi yang ini. Ni bagi, dia bagi. Dia bagi. Okey. Okey. Buat macam ni, markah kamu kosong ke tak? Ikut ayat cikgu bagi tadi. Kosong. Markah kamu bukan kosong. Kosong. Bukan kosong. Sebab apa bukan kosong? Lita kamu berkendali tak? Berkendali. Berkendali. Betul. Pada katakan K1, angin udara akan masuk. Dia tolak tak? Tolak. Betul. Ni silencer lah. Tak silencer. Okay. Pada kedudukan K2, cikgu lita lain. Pada kedudukan K2, okay. Ni. So kamu dah tukar kedudukan pada K2. K2 kedudukan ni kat sini. Okay, satu sini. Satu sini kan. Yang ini masuk kat sini pula tau. Kan? So ni pergi silencer. Yang ini tadi tepat masuk. Tapi dia jadi apa? Yang ini boleh patah balik tak belakang? Boleh patah balik tak? Tak boleh. Boleh. Kenapa tak boleh? Boleh. Udara keluar ikut Boleh ni. pegas. Pegas tolak. Ni pegas tolak. Ni pegas tolak. Sebab tu dengan pegas. Tapi kalau dia tak bagi pegas, kamu kena pakai 4-2. Tak boleh 3-2. Sebab nanti siapa nak tolak? Yang ini siapa tolak? Pegas. So udara kat sini akan keluar kot ni. Okay, lita ni boleh berfungsi tak? Habis cikgu, yang udara masuk ni, ni lubang masuk kan? So yang masuk, angin tetap masuk juga. Yang ini, dia akan keluar. Tapi bunyi jadi bunyi apa? Jadi bunyi bising. Nyaring. Sebab dia tak ada lubang nak masuk. Dia tak masuk silinder. Tapi dia buang gitu je. Cuma konsep dia, lita berkendali tak? Lita boleh berkendali tak? Boleh tak berkendali lita? Boleh. So bila boleh berkendali, markah yang, katakan kalau markah dia 5. Contoh kan? Kamu akan hilang markah dekat sini. Ni akan makin hilang markah. Mungkin ni kok tolak 2. So kamu dapat 3.
So, kamu masih boleh dapat markah kalau lita yang kamu lukis itu berkendali. Tapi, kalau lita ni, contoh, kamu lukis kopi ni, kan? Kamu lukis, contoh, okay, ni adalah spring, kamu tersilap masuk lubang. Okay, contohnya dia macam ni. Ni dekat sini. Okay. Kamu pergi masuk kamu punya pemampat contohnya dekat sini. Sambunglah Sambung contoh ni. Okey. Okey, lita ni berkendali tak? Walaupun pakai 4-2, pakai 3-2, berkendali tak lita ni? Kendali tak? Ni betul. Betul sambungannya. Kamu tambah pula dia kata sebab boleh dikawal. Betul, ni betul. Lita ni berkendali tak? Tak. Tak. Walaupun lita betul, tapi disebabkan pemampat ini, kamu letak silencer kat sini, contoh, kamu terbalik. Disebabkan pemampat ini, lubang dia masuk tak betul, kamu dapat kosong. Sebab tu kalau lita, dia ada 2 lita je pun. Lita hidraulik, lita pneumatik dengan lita kawal elektrik. Kalau lita yang kamu lukis itu tidak berfungsi, maka markah yang kamu akan dapat adalah kosong. Okey, contoh macam cikgu cerita semalam kan. Kalau kamu lukis yang kata berasingan, mana kan? Kan ada lita yang dia buat sentak tapi dia bantainya opini. Dia buatnya dua-dua tempat dia masuk. Okey. Dia buat satu ni daripada ini hidrolik semalam Dia ambil satu sini dia letak sini. Ni dia buat tangki. Ni tangki. So, yang ini salah sambungan. Tak boleh opini sambung. Automatik markah kamu kosong. Okey. Jelas sebab tu kena faham betul-betul Mak. Kena faham supaya kamu tak dapat markah kosong, rugi. Kamu buat betul, lita tu betul, tapi disebabkan sambungan ini salah menyebabkan kamu dapat kosong. Kalau kena markah dia 10, jauh beza bang 10. Sebabkan benda silap sikit je. Sebab tu lita kalau salah dia kata kosong. Okey, jelas. So, ringkasannya untuk pneumatik yang penting kamu ingat kalau dia pakai silinder tidak akan tunggal, tolong ingat dia mesti kawan dengan injap kawalan arah 3-2. Boleh? Dia tak banyak Kalau tu tak banyak tapi kamu lupa. Lepas tu benda-benda ni kamu ingat bila nak exam untuk hidrolik. Okey? Tahun lepas keluar hidrolik, keluar kawalan elektrik. Dua-dua keluar apa dia tahun lepas. Tapi tak boleh kata kalau keluar tahun lepas, tahun ini tak keluar dah. Tak boleh. Sebab tu kita kena belajar juga. Okey, ada soalan sebelum cikgu lompat ke tajuk yang baharu. Boleh? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, cikgu jalan. Ini dah. Kita pergi kepada ini kita tengoklah. Cikgu boleh buat latihan nanti. Buat. Elektrik. Kita pergi kawalan elektrik yang ada kalau soalan nombor 4 kan. Yang pakat-pakat semua tak tahu. Sebab dah lupa cikgu, lama tak belajar. Okey. Kawalan elektrik cikgu ringkaskan sebab kita dah belajar. Terbahagi kepada berapa? Ada 4 jenis. Okey. Yang pertama adalah GPT. terus pada talian. Terus pada talian. Apa dia ayat depan dia? Dia ada depan dia apa? Itu apa kan? P. Lupa lah. Tapi kita biasa sebut apa? Terus pada talian kan? TPT. Okay, dalam exam, sebab cikgu pun sebenarnya banyak benda baru yang cikgu belajar. Sebab sekarang ni orang tengah kaji benar buat Google Meet untuk AK ni. Terus pada talian. Okay, kalau dalam exam, kalau benda ini kamu buat TPT, kan? Maklumlah malas nak nulis, tapi kalau boleh elak ke lah. Tapi kalau dah kamu ingat, cikgu saya ingat TPT juga. Apa maksud TPT saya tak ingat cikgu. Bantai lah TPT. Sebab bila sebut TPT, dia tidak memberi maksud yang lain. Dia tak ada. Kalau TPT tu memang satu je maksud dia. Terus pada talian. Tak ada maksud lain. Okey. Yang kedua, kita
Yang kamu dah belajar juga. Jujur. Tak banyak nama jujukan pula. Okey, jujukan. Okey. Jujukan. Lita yang kedua. Sebab nanti cikgu akan terangkan satu-satu. Macam cikgu ulang balik itulah. Yang daripada TPT, dia akan lompat. Sampailah lita jogging. Yang ketiga, palam. Yang keempat, jogging. Alright. Okey. Boleh? Okey, TPT contoh paling mudah adalah apa dia? Bagi contoh TPT. Paling mudah. Lita paling simple untuk TPT. Dia lita pemula. Yang ni ada pemula apa je? Cikgu lupa pemula. Apa dia? Contoh. TPT ni. Paling mudah. Pemula terus pada talian nama dia. Kita biasa kita terus buat ni je. Pemula terus pada talian. Apa dia? Jawablah. Paling mudah. Apa contoh TPT? Pantai dia. Lampu. Lita lampu. Kamu tekan switch lampu dia. Dia tak boleh switch yang macam lampu tu. Switch lampu tak boleh. Dia tak boleh switch lampu. Sebab switch lampu dia kamu tekan dia nyala, kamu tekan balik dia padam. Dia macam switch lampu tapi dia konsep nak kata switch lampu dia bukan. Dia bukan switch lampu. Sebab kamu kena switch tu kena lekat tempat itu je untuk terus dia menyala kan. Dia tak boleh kalau kamu katakan switch lampu, tekan bawah dia nyala, tolak atas dia padam. Paling mudah apa? Remote TV. Betul? Kamu tekan remote, TV hidup tak? Hidup tak TV? Kamu tekan lama ke remote tu? Tak. Tekan sekali je. Kamu tekan hidup, kamu lepas dia tetap hidup. Contoh remote. Lagi. Aircon. Tahu aircon? Aircon rumah kita tak ada. Kan? Melainkan rumah kamu kalau aircon yang horsepower tinggi, adalah. Yang dekat sekolah banyak. Kat bengkel pun ada. Kan? Yang cuba saya tunjuk kat bengkel tu. Ini butang hijau. Kan? Ini butang merah. Kan? Kamu nak on tekan hijau. Kamu nak off tekan merah. Tak ada pula kamu nak on aircon kamu tekan hijau. Kenapa ni? Tak duduk. Cikgu tak boleh cikgu tekan lepas hijau ni dia mati cikgu. Dia kena tekan ya, lantak kamu dah tekan contoh. Tidak, kamu tekan sekali dia hidup. So hijau ni, butang hijau ni sebagai apa? Contohnya. Sebagai butang apa dalam kawalan elektrik? PM. Kamu kena respon lah. Kalau kamu nak faham, kamu kena banyak bercakap dan kena banyak bertanya cikgu. Merah ni jadi butang apa? PH. PM tekan, aircon hidup. Tekan PH, aircon mati. Kenapa tekan PM, aircon hidup, kamu lepaskan PM dia masih hidup? Sebab dalam ni ada elektromagnet. Ada coil dalam ni. Sebab tu dia boleh pegang walaupun kamu dah lepaskan PM. Switch lampu tak ada benda tu. Okey, boleh? Ini contoh. Kalau keluar soalan, dia tak cakap banyak, dia tak cakap apa pun. Kalau dia tak cakap apa, dia sekadar cakap apa? Dia sekadar cakap tekan hidup, tekan butang hijau dia berkendali, tekan butang merah dia tak berkendali. Itu kamu tak bolehlah pening-pening kepala. Kamu tahu dia automatik, dia adalah TPT. Okey. Jelas? Kalau dia tak cakap apa-apa, TPT lah dia. Sebab semua lita kawalan mesti ada lita TPT. Okey. Itu TPT. Yang kedua, jujukan. Contoh lita jujukan. Apa Apa kamu faham dengan jujukan? Kalau kami ingat lagi. Saya rasa kami ingat lagi. Contoh. Apa dia contoh cepat? Bagilah contoh apa-apa saja. Walaupun bukan melibatkan mesin. Apa contoh dia? Kipas elektrik. Kipas elektrik. Apa lagi kipas elektrik? Begini, tak faham punya. Mak bapak kamu. Kan? Sini. Kamu. Ni cerita lain pula Bukan, dia tak berkait, senang nak faham. Kamu takkan ada kalau mak bapak kamu tak ada. Betul tak? So maksud dia, mak bapak wajib ada dulu, baru ada kamu.
So sama juga macam motor jujukan ni. Okay, motor jujukan dia wajib yang satu tu ada. Mak bapak kena ada, baru kamu ada. So motor jujukan ni mudah nak cerita, dia mesti ada 2 motor. Okay, so motor jujukan saja yang ada 2 motor. Yang lain tak ada. Tapi kadang-kadang pelajar keliru, motor TPT pun boleh jadi 2 juga. Okay, cuma dia bukan jujukan. Dia juga akan cerita lepas ni. Okay, maksud dia jujukan kalau ada 2 motor. Kalau ada motor A, motor B, ayat ni standard je macam hidrolik. Kita ada motor A dengan motor B ataupun motor 1, motor 2 lah. Dia ayat dia apa? Motor B tidak akan apa? Berkendali jika motor A tidak berkendali. Faham ayat dia? Ini kalau ayat 1. Kalau ayat kedua, motor B akan berkendali sekiranya motor A berkendali. Maksud dia motor A ni wajib. B nak hidup, A ni kena hidup dulu. Lagi A tak hidup, B tak boleh hidup. Maksud dia B bergantung kepada siapa? Dia bergantung kepada A. Kalau A tak ada, B tak boleh hidup. Boleh faham? Okay? Boleh ke faham ni? Biasa dalam mesin banyak lah. Macam aku cakap dengan dinding pula puasa ni. Dengar tak? Faham? Tengok. Okay. Itu jujukan. Palam. Palam 1 motor juga. Tapi apa? Contoh palam apa? Contoh palam. Sebab dia soalan periksa kan. Dia akan keluar contoh cikgu sebut ni. Dia tak boleh keluar soalan lain tu. Susah. Apa palam? Contoh palam. Contoh palam cikgu, pagar rumah saya cikgu. Pagar yang mana tu? Pagar yang jenis sliding cikgu. Biarlah aku cakap seorang-seorang. Dah korang tak nak bercakap. Alah cikgu, yang pagar sliding cikgu. Yang ni tiang. Ni tiang rumah saya cikgu. Kemudian ada pagar jenis rupi ni. Kan? Pagar contohlah pagar. Pagar. Dia ada motor satu cikgu ni. So pagar sana cikgu, dia akan tutup. Dia akan buka. Kalau sana dia tutup pagar. Tutup. Yang ke sini dia buka cikgu. Adakah dia pakai 2 motor? Tidak cikgu, dia pakai 1 motor. Itu namanya palam. Okay. Dia faham? Itu maksud dia palam. 1 motor, tapi dia boleh ikut arah jam. Dia boleh lawan arah jam. Okay. Itu maksud dia motor palam. Jelas? Kegunaannya pada gate. Lagi apa Tapi biasa soalan periksa SPM pun dia keluar pintu gate je pun. Sebab dia tak boleh keluar soalan lain. Pernah keluar SPM tapi bukan AK lah. Tapi soalan TK, dia pernah keluar SPM gambar pintu gate ni. Okay, satu lagi. Vacuum. 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 Kan sekarang dia ada vacuum. Dia lah blower. Dia boleh sedut, dia boleh tiup. Pun sama juga. Motor dia boleh pusing 2 arah. Lagi, daripada pagar ni, shutter kedai tu, itu pun boleh menggunakan sistem palam. Lagi shutter kipas angin yang jenis baru. Okay, panggil lama macam rumah cikgu ni tak boleh lah. Kalau yang jenis baru pakai remote tu, kamu boleh pusing ikut arah jam, boleh pusing lawan arah jam. Itu pun boleh dikatakan jenis palam. Tu sebab dia 1 motor tapi dia membuat 2 gerakan ikut dengan lawan arah jam. Okay, itu palam. Jogging, bergerak sikit-sikit. Contohnya biasa soalan jogging ni dia akan berkaitan dengan conveyor lah. Kan conveyor. Katakan macam kalau mesin kan. Mesin, katakan ada mesin ni conveyor. Mesin contoh. Ini ada produk. Dia nak produk ni nak gerak sikit-sikit. So dia tekan butang jog, gerak sikit-sikit. Itu jogging. Okay, so 4 liter. Sekarang ni cikgu nak cerita daripada 1 liter. Sebab kalau kamu nak hafal semua, boleh kalau rajin. Masalahnya, biasalah cikgu, lelaki cikgu, saja rajin. Kan?
Bagi tua tak rajin. Okay, TPT. Ni tolong faham kamu tengok kalau kamu tak faham, tolong angkat tangan begitu cikgu Okay, TPT, dita asas. Paling kurang, kalau kamu tak tahu nak jawab, tak faham soalan, kamu lukis dita PT. Itu kita mula dan satu lagi, jangan lupa label. Okay, kemudian, silap. Yang sebut tadi apa? Jangan salah lukis Contohnya kalau kamu lukis PH, contohnya kopi ni, kamu label, okay. PM, kamu lukis apa ni, data kamu, dia akan dikira tidak berfungsi. Okay, sebab tu, lukis biar kemas, jangan ada gap. Dia wajib bersambung. Sebabkan kamu buat tu, markah kamu jadi kosong. Pastikan biar dia bersambung macam ni. Dia kena sambung. Yang ni pastikan dia tidak bersambung. Cikgu wajib pakai pembaris ke masa exam? Cikgu tanya soalan, lepas tu cikgu jawab. Kamu jawablah. Cikgu sebagai pelajar, cikgu wajib ke pakai pembaris? Tak. Tak wajib. Betul. Tapi kalau kamu nak lukisan kamu kemas, pakailah pembaris. Tapi kalau kamu rasa cikgu, saya malas pakai baris cikgu. Senang garis. Lantak kamu lah. Dia tidak salah. Okay. Cuma kenapa cikgu tekankan pakai pembaris? Sebab pemeriksa itu adalah manusia biasa. Kalau kamu mudahkan dia, InsyaAllah dia akan mudahkan kamu. AP. Ini letak asas. Okay. Ingat tak lagi? Tak ingat cikgu. Tapi ni letak asas. Ini letak asas. Itu lita PT. Okey. Siapa masih tak faham lita ni? Macam mana dia berkendali cikgu? Okey. Macam cikgu sebut, dalam AK, kalau kamu ni untuk orang malas Kalau untuk orang malas je ni, alah cikgu, saya bukan dapat A cikgu, dapat C okey lah. Okey, tak apalah. Sebab dalam AK, kemungkinan besar dia jarang tanya tentang kendalian. Jarang. Sebab so far soalan, bagi kita baru 3 tahun SPM kan, tak pernah jumpa lagi dia tanya tentang kendalian. Tapi TK ada. Cuma cikgu tak berani kata tak ada ditanya kendalian. Tak ada, cikgu tak mencakap. Tapi kalau kamu rasa tak ada cikgu, lantak kamu lah. So cara dia berkendali, okay. Ayat pertama, kamu rasa cikgu cakap seorang tak seronok pun. PM. Kamu buat ayat simple. PM ditekan. Lepas tu kamu dalam exam, kamu sambunglah sendiri. Pergi panjang. Untuk hafal, untuk faham, tak payah panjang-panjang. PM ditekan. Apa jadi? Jadi apa? Lepas PM tekan Motor jadi apa? hidup. Jangan Lita hidup. cepat sangat. Lita menjadi lengkap. Lita lengkap. Itu je. Kamu buat ayat yang kamu senang faham. Lepas lita lengkap, apa berlaku kalau lita lengkap? Dia berfungsi. Belum. Motor. Belum. Belum. Orang sebelah dengar suara cikgu. Satu kampung dengar orang. Bukan. Lepas lita lengkap, apa berlaku? Arus mengalir dulu. Bang. Baru betul arus mengalir dulu. Sebab bila letak arus mengalir, okey. Apa berlaku kalau arus mengalir? Berlaku apa? Apa Motor jadi? hidup. Sabar. Ya Motor hidup. Allah. Ya aduh. Jangan cepat sangat. Nanti habis. Jangan cepat sangat. Lepas arus mengalir, apa berlaku? Keminatan. Ya. Apa yang keminatan? Apa dia? Sentuh lazim dibuka. Belum. Penyentuh jadi magnet. Ini ayat mudah Penyentuh jadi magnet. Jadi magnet. Ini cikgu buat ayat mudah tau. Sebab apa? Okey, yang kelima. Lepas penyentuh jadi magnet, barulah kamu nak cerita motor berkendali. Motor hidup berkendali. So, dalam exam nak tulis, kamu boleh buat ayat sendiri. Tapi untuk memahami dia, tak payahlah kamu baca. Apabila PM ditekan, lita ni. Kan kita potong-potong-potong, jadi kamu faham. Okey. So, motor berkendali. Habis PM. Tekan PM, motor hidup. Pendek dia kata tekan PM, motor hidup lah. Cuma sebelum motor hidup tu dah ada lah dia punya cerita dia. Okey. Kemudian, biasa kamu dengar, langkah yang ke-6,
apabila PM dilepaskan. PM dilepaskan. Apa berlaku? Apa berlaku? Kamu lepas PM, apa akan berlaku? Lita berkendali. Contoh. Sekejap. Sorry, kita tinggal satu step patutnya sebelum motor berkendali ni, sebelum cuba buat motor berkendali ni. Okey. Patutnya yang kelima ni, bila penyentuh menjadi magnet, apa berlaku? Step lupa. Tersentuh, dia akan menutup apa? Ayat dia, ayat yang biasa kita sebut, apa sebut? Cikgu sebut, kalau ayat panjang dia, penyentuh akan menutup sesentuh lazim terbuka dan akan membuka sesentuh lazim tertutup. Okey. Dia buat simbol pandai nanti kau mengat hafal. Maksud dia, kalau dia terbuka, lepas penyentuh jadi magnet, dia akan tutup. Kalau dia tutup, lepas jadi magnet, dia akan terbuka. Okey, ni boleh ikut? Boleh ikut? Boleh. Okey, maksud dia penyentuh ni, bila dia jadi magnet, bila ini jadi magnet, dia akan cari anak dia. Kalau ni anak dia, kalau ni terbuka, dia akan pastikan anak dia tutup. Okey, tapi kalau kamu tak label, ni sangat masalah. Kalau kamu tak label yang ini, kamu tak label P ni, okey, markah kamu taklah kosong, tapi markah kamu seolah-olah seperti kamu tidak melukis Lita pegang kendiri ni sebab kamu tak label. Sebab dia tak tahu ni siapa. Sebab tu jangan lupa nak label. Dan anda katalah kadang-kadang soalan ni jahat juga. Dia letaknya P1. Kan? So dia buat soalan, dia kata apabila PM diletakkan, motor berkendali. Apabila PM dilepaskan, motor berhenti berkendali. Selesaikan masalah yang dihadapi oleh Lita tersebut. So kamu tengok apa masalah cikgu. Betul lah cikgu. Rupanya benda ni tak betul. Ini sebab dia satu, ni tak ada satu. Sebab tu benda ni kena pastikan dia sama. Okay. Okay. Benda ni sama cikgu cerita. Kamu dah pernah dengar dah pun. Cuma kamu tak ingat sebab lama tak belajar. Yang keenam barulah motor berkendali. Okay. Okay, langkah ketujuh. Step ketujuh. Ni bukan 6 ni 7 ni 7. Bila PM dilepaskan, apa berlaku? Jawablah. Kau ni punyalah ramai alam ni. Lita berfungsi dengan baik. Lita berfungsi dengan baik. Bukan. Masih berfungsi. Apa yang masih berkendali? Lita. Bukan. Motor. Motor. Motor masih berkendali. Motor masih berkendali. Kerana apa? Kerana apa? Lita pegang. Mempunyai Lita pegangkan diri. Okey. Lita pegangkan diri ni apa maksud dia? Maksud dia, bila kamu tekan PM tadi, ni jadi magnet, dia akan tutup. So, bila kamu lepaskan, arus dah tak boleh mengalir ikut PM. Okey. Dia tak boleh ikut dia dah. Tak boleh. Tak boleh dah sebab dia terbuka. Dia akan ikut mana? Dia akan ikut Lita pegangkan diri. Dia akan ikut sini pula. Dia akan ikut sini. Ikut ni. Sebab tu kenapa motor masih boleh terus berkendali. Walaupun PM ini telah dilepaskan. Okey, sebabkan Lita pegang ke diri. So, kalau benda ni tak ada, dia sama macam Lita apa? Kalau lah benda ni tak ada, cukup padam. Benda ni tak ada. Ada ni je. Okey, ada ini sahaja. Dia sama macam Lita apa? Ada ni je. Ni je ada. Kalau macam ni jadi jogging. Sebab kamu tekan PM, motor hidup, kalau lepas dia mati. Kamu tekan PM, hidup, lepas mati. So, dia akan jadi Lita jogging. Okey. Tapi cikgu nak cerita sekarang ni, Lita asas dalam kawalan elektrik, inilah dianya. Kalau kamu tak reti lukis, tak tahu jawapan, tak faham soalan, hafal lukis yang ni, kalau markah dia 8 ke 7 ke 6, kamu masih dapat markah yang banyak sebab semua Lita ada Lita TPT.
separuh daripada liter kamu dah jawab dah. Paling kurang. Tapi masalah dia, yang cikgu cakap, yang asas ini pun kebanyakan murid pelajar dia tak nak hafal. Macam sama juga soalan hidrolik kan. Kalau kamu lukis liter hidrolik, yang soalan-soalan cikgu bagi sebelum ni kan, lukis saja walaupun salah, tapi liter berkendali, ada komponen-komponen yang kamu akan dapat markah. Okey, boleh ikut sekarang ni? Cikgu nak padam. Sebab cikgu nak sambung liter liter TPT ni. Padam ni Kalau kamu tak faham masa cikgu tengah terang ni, kamu PM sampuk dia cikgu. Kalau kamu tak faham, tanya, janganlah kamu terus diam. Kalau kamu diam, cikgu tak tahu kamu faham ke tidak. Kamu tak payahlah malu kau nak belajar. Cikgu, saya tak faham cikgu. Cikgu tanyalah, kamu tak faham tak mana? Semua cikgu, semua aku sepak sekali tu jawabnya. Janganlah sampai semua masa cikgu tengah terang tu. Masa tengah terang tu pun, cikgu jawab, saya tak faham. Ulang balik. Ini dah habis cikgu terang, baru kamu cakap tak faham semua. Jenuh lah cikgu jawab. Okey, boleh faham soalan ni? Saya suka soalan ni. Liter kawalan TPT. Boleh faham? Boleh Boleh. Cikgu anggap orang tua kata kalau diam tu dia faham. Okey, sama macam soalan yang kamu buat itu. Okey, soalan yang kamu buat itu, dia suruh kamu pilih liter, betul? Tapi ni pun sayang kamu tak buat tau. Dia dalam, sekejap je. Dalam kelas skik. Sebab kadang-kadang cikgu tak tahu sama ada exam yang cikgu bagi tu memang saja tak nak buat ke, ataupun memang tak tahu. Tak pastilah. Okay, sedangkan benda tu, liter tu tak banyak markah pun, 3 markah je. Tapi 3 itu banyak bang. Kan? Rugi kalau kamu biarkan dia kosong. Okay, cikgu buka yang latihan cikgu buat ni. Tujuan cikgu paksa kamu buat. Kenapa teruk lah. Kami kena paksa, kena buat kenapa? Kenapa cikgu paksa kamu buat? Bagi alasan. Sebab Sebab apa? Supaya tahu kesilapan kita di mana. Tak payah. let's see. Kan. Ini untuk cerita orang yang malas Orang yang malas, orang rajin tak ada masalah, cikgu tak kisah. Orang yang rajin baca, cikgu tak suruh buat pun dia akan baca juga. Tapi paling kurang, kalau orang yang malas, kan? Kalau langsung tak baca buku, cikgu rasa memang kamu confirm tak boleh lulus, cikgu rasa. Betul tak? Kalau langsung. Tapi kalau paling kurang, kan? Kamu baca soalan, mana tahu kau baca soalan tu keluar. Contoh macam si Amsyar. Okey, Amsyar pilih liter yang betul. Soalan dia kata, lampu pandu hijau menyala apabila motor dihidupkan, lampu pandu merah menyala apabila motor dihentikan. So, cuma tambah benda ni je. Simple aja. Tapi berapa ramai yang, tengok start pada Adam ni, Adam bapak dia ni. Kamu tak masuk kelas. Okey. Start pada Adam, Alif pun tak jawab. Okay, sebab kalau kamu salah pilih, kalaulah kamu salah pilih, contoh macam Ben salah pilih liter. Okay. Tapi cikgu tak bagi markah dia rasa. Ni siapa? Sini Amsyar. Ni Amsyar tadi. Dia walaupun salah, kamu masih dapat 3 markah. Ni Abinesh. Ni macam Abinesh, dia tak label. Ini kamu buat pembetulan. Abinesh Ni pembetulan. Mana Abinesh? Ni. Tambih. Abinesh dah masuk Tak ambil tender lagi? Ada. Ni. Mana dia punya label? So kalau kamu tak ada label, dia tak tahu. Okay. Dia tak tahu kamu nak apa? Siapa kawal dia? Lepas tu kena label. Okay. Azam tak buat. Okay. Azam Effendi. Ni Azam Effendi dia buat. Sebab bila kamu tak label kan, dia jadi pemeriksa nak bagi markah. Dia tak tahu kamu nak apa benda ni. Liter ni atas ni memang masalah dah. Tapi atas ini tidak dinilai. Sebab dia akan lihat 2 ni. Dia akan tengok liter ni je ni. Dia akan tengok liter ni. Okay. Dan yang peliknya, yang peliknya apa? Wire tak dekat sini. Kat sini terus lah. Apa dia? Kalau tak label tu memang Tak boleh. kosong ke? Boleh. Tapi kalau kamu tak, cikgu tak tahu nama kamu, cikgu nak panggil kamu apa? Kalau Hoi ke okey jugalah. Kalau dia tak boleh, dia kena label. Sebab nak cakap macam mana tak boleh kena label. Okay, macam ni tak buat kan. Cikgu nak tunjuk Ben pun dia buat salah. Okay, Ben kan.
Ben ni bawa betul kan ke Ben? Tidak, Ben salah. Okay. Tapi dia tak label. Okay, apa salah Ben punya ni? Lita Ben ni apa salah? Lita ni apa salah sebenarnya? Lita ni betul tau. Tapi tak mana salah dia? Kau perasan tak? Salah dia sambungan ni. Ini jok ni. Wire ni salah. Sebab motor wajib ada penyentuh. Tak ada penyentuh tak boleh. Sepatutnya wire ini berada di mana? Dia berada di sini patutnya. Tapi lita ni salah lah Ni contoh. Biasanya jok dia ada satu lagi lita penyentuh. Dia ada satu lagi. So, lita ni salah. Tapi Ben kalau dia buat lita, dia pilih salah lita. Tapi kalau dia labelkan ni P, dia masih dapat 3 markah tau. Sebab tu sayang, rugi. Okay. So cikgu patah balik yang cikgu nak ajar ni. Kalaulah dia kata motor berhenti, lampu merah menyala. Sebab tu pentingnya kamu labelkan penyentuh ni. Sebab penyentuh ni yang akan kawal anak-anak dia. So anak dia ada 2 keadaan. Satu lazim terbuka. Tengok pada keadaan. Contohnya hijau. Okay. Lazim tertutup. Okay, merah. Kalau dia kata lampu tersebut menyala apabila motor berkendali. Okay? Menyala. Contohnya, kalau motor M1 ni hidup, lampu hijau menyala contohnya. Kamu kena pastikan bila ni jadi magnet, dia tutup anak dia. So, biarkan dia terbuka dulu. Bila dia jadi magnet, baru dia tutup. Baru lampu hijau menyala. Okey. Kalau dia kata lampu merah menyala apabila motor tak berkendali, maksudnya ini tak ada magnet. So, dia dalam keadaan asal dia dah memang tertutup. Kamu tak buat apa pun, kamu on je switch, lampu merah dah menyala. Sebab ini sesentuh lazim tertutup. Tapi bila motor M1 berkendali, penyentuh jadi magnet, yang ini terbuka akan tutup, lampu hijau menyala, tapi lampu merah yang tertutup dia akan terbuka menyebabkan dia tak menyala. Okey. Saya faham? Entah cikgu. Cikgu, Ya. Benar-benar. label yang cikgu masukkan tu label apa? Label apa? Label ni lah sayang. Ni. Tulis PU. Ya, kamu tak label, tak boleh. Ni lita elektrik wajib label. Kamu jangan buat lita elektrik. Semua label kamu tak buat contoh kan. Ini kamu tak buat. Ini contoh kamu buat je. Kamu buat kan. Kamu buat macam ni je. Tapi biasa pelajar memang suka buat macam ni. Dia buat macam ni je. Buat macam ni je. Dia buat lita betul. Dia, ni memang P kena letak lah. Dia buat macam ni. So macam ni kan. Dia jadi markah kamu tak ada. Sebab yang ini tak apa. Dah memang tahu dah. Kalau kamu tak tulis pun. Kalau bentuk ni pemeriksa, dia faham. Yang ni PM. Dia boleh kata macam tadi cikgu tanya lah. Dia kata kalau biasanya Cikgu Alim kalau ni memang dia tak ada melambangkan benda-benda apa pun. Dah memang tahu. Tengok dia memang PM. Kalau pelajar anda kata tak tulis pun, kita biasanya akan terima. Walaupun dia tak tulis sebab tahu simbol tu dah memang PM. Tak boleh benda lain. Betul? So kalau ini pun dia kata kalau pelajar tak tulis pun, dah memang itu simbol satu simbol yang ada. Iaitu PH. Lain tak ada. Dan ini memang ada dia khas simbol PL sahaja. Lain tak ada. Kalau anda kata pelajar tak tulis, kami dia kata masih bagi markah juga pada pelajar. Sebab simbol dia dah memang itu saja yang ada. Tak boleh, tak ada PM lain. Okay. Tapi contoh macam ni. Tersentuh lazim tertutup. Dia GBL kan. Tapi boleh jadi benda lain tak? Boleh jadi tak benda lain? Boleh. Boleh. Ni, tersentuh terbuka. Boleh jadi benda lain tak? Boleh. Ni, sentuh lazim tertutup. Kamu bantai GBL kat sini. Boleh tak? Boleh kalau dia label macam tu. Tapi salah lah. Ni, sebab tu dia kata, kalau benda-benda ini tidak dilabel, sebab dia
dia ada pelbagai, kamu tak labelkan dia menyebabkan lita kamu salah. Sebab tu kalau kamu rasa kamu tak nak label, tak payahlah label. Tapi rugilah kamu. Kamu dah buat tapi tak dapat markah. Yang atas tak apa tak label. Ni sebab dia memang itu khusus untuk simbol-simbol ini. Tak label pun dia kata tak ada masalah. Sebab dah tahu dah ni PM, ni PA, ni PL. Tapi yang lain ini tak boleh. Sebab tu belajar-belajar lah. Bila setiap kamu lukis, setiap kali lukis, dia belajar label. Terus buat label. Terus label. Jangan saja aku nak ingat lita tak label. Tak. Lukis buat label. Okey. Boleh faham? Okey kan? Okey. Contohlah katakan kalau ada dua motor. Padam sikit tak boleh juga ajar TPT dengan jujukan jangan ikut. Banyak-banyak angka lagi pening. Okey, contoh soalan elektrik pun sebenarnya dia sama macam hidrolik, dia tak boleh pusing lain. Cikgu buat 2 liter TPT. Satu lagi pelajar jangan pegang satu ayat kalau dua motor dia adalah jujukan. Tak semestinya. Okey. Sebenarnya katakan kalau cikgu buat 2 liter TPT. Cikgu tarik dekat sini, cikgu buat satu lagi. Okey. Buat satu lagi PM1. Okey, cikgu buat P1. PBL1. Ingat, setiap kali ada motor wajib ada apa? Wajib ada 2 benda yang wajib. So, bila lita motor 2 benda wajib ada. PM tak wajib, PA tak wajib. Tersentuh lazim tertutup, terbuka tu tak wajib. Tidak wajib. Tapi yang wajib mesti ada adalah satu adalah penyentuh. Yang kedua wajib ada adalah geganti beban lampau. CPL. Wajib ada bagi setiap motor. PM tak ada tak apa. Sebab kadang-kadang soalan PM dikawal oleh servis apungan. Kadang-kadang PM dikawal motor dikawal oleh timer. Sebab tu PM PH kalau tak ada tak apa. Tapi 2 benda ni wajib ada. Contohlah soalan dia kata lampu hijau menyala apabila kedua-dua motor berkendali. Cikgu akan bagi banyak detail lah. Bagi kamu pilih sebab kamu nak lukis tak ada kan. Aku buat contoh satu. Buat macam ni. Kamu pilih lah. Katakan lampu hijau. Pilih lah. Buat ni P. Ni P1. Okay. Yang kedua. Buat macam ni. Ni merah. Okay. Ni P1. Kemudian kualita yang seterusnya buat macam ni. H P1 dan kualita 4 ada 3 je kot ya. Satu pun ni lah. P1. Okay, soalan cikgu. So ada 4 lita 2, 3, 4 sambungan untuk lampu. Okay, soalan yang pertama. Mana lita yang akan berkendali kalau motor M1 je hidup, motor M2 mati? Lita mana? Kucik sikit Faham soalan ni? Faham ke ni? Okey, nampak kan? Faham tak soalan cikgu ni? Tanya faham-faham tak jawab juga korang ni. Cikgu tanya korang. Kalau korang tak jawab, takkanlah cikgu nak jawab sendiri. Baiklah cikgu buat video, lepas tu cikgu share pada kamu je. Kan senang. Cikgu tanya, mana lita yang mana? Kalau soalan dia, soalan dia juga padam dulu. So kamu kalau kamu nak faham, kalau kamu tak nak respon, kamu tak faham. Sebab nanti kalau cikgu share video, kamu boleh tanyalah video. Okay, soalan pertama. Tulislah. Soalan pertama. M1 kalau cikgu tanya hidup, motor M2
mati. Lampu menana menyala. 1, 2, 3, 4. 3. 3. Lagi. Dengan 2. Dengan 2. Ben seorang jawab. Ben ni jawab Cikgu tak tahu siapa jawab ni. Cuma teka je. Ben. Ben. Ben seorang je nak jawab. Entah cikgu. Kami tunggulah cikgu nak bagi jawapan apa. Kan dia tak jawab kan? Tak apalah. Kamu tak nak faham, terpulang pada kamu lah. Okay? Sebab kan kalau cikgu tunggu kamu nak menjawab kan sampai pukul 11 tak habis-habis. Okay. M1 hidup. Kamu carilah mana motor M1. M1 penyentuh dia siapa? P. Kamu carilah siapa anak dia P. Tengok P ni tutup. Kamu tutupkan dia. P ni tutup. P ni tutup. P ni jadi terbuka. Okay. P ni jadi terbuka. Okay. Patutnya juga pakai color lain. Pakai color lain. Buat kan. Color biru. Okay. Okay. Bila kamu ni jadi magnet. Motor hidup. P1 jadi magnet. Dia akan tutup P ni. Dia akan tutup P ni. Dia akan tutup P yang ini. Dia akan tutup P yang ini. Ini tadi memang tutup kan. Dia akan buka. Yang ni akan jadi buka. Sebab dia tadi asal dia tutup. Kemudian bila motor M2 mati, tak ada apa dah. Dia kekal macam tu. So lampu mana yang menyala? Yang pertama lampu hijau tak menyala. Sebab apa tak menyala? Yang ni terbuka. Dia tak boleh menyala. Okay. Siapa nak cuba faham? Fahamlah. Kalau nak tengok je, tengok je lah. Okay, motor 2 dia akan berkendali sebab ini dah tutup, ini tutup, motor M2 berkendali. Motor 3, sorry. Lita 2 akan berkendali. Lita 3 juga akan berkendali sebab bawah ni terbuka tapi atas ni tutup. Lita 3 juga akan berkendali. Lita 4 pun akan berkendali walaupun ni dibuka tapi di bawah asal ni dia memang tutup. So lita 4 pun berkendali. Untuk keadaan ini 2, 3, 4 berkendali. Okay Ben, kamu tengok nombor 4 tu kamu tak tengok. Cikgu tunggu. Siapa tak faham? Cikgu tahu ada yang tak faham. Tapi dia tak nak tanya kan. Dia biar je. Cikgu nak buat macam mana? So kalau dia kena tutup dua-dua lah baru dia hidup macam tu. Tengok Lita. Tutup pecah. Kalau garis kamu nak sampai daripada A ke B, contoh kan, kamu daripada A ke B, nak ke B, tapi ada 2 tempat sini, dua-dua terbuka. Kamu gerak ke sini, terbuka, boleh sampai B tak? Tak boleh. Kalau ni tutup, boleh jalan, ni terbuka, boleh sampai B tak? Tak boleh. Tak. Kalau dia macam ni dipanggil apa? Kalau sambungan macam ni dipanggil sambungan apa ni? Dipanggil sambungan secara bersiri. Ini siri, nak dua-dua tutup baru dia menyala. Ini dua-dua tutup baru dia menyala. Habis ni cikgu, yang ini okay, kamu nak ke A, nak ke B, tapi kamu ada 2 laluan. Kalau 2 laluan terbuka memang tak sampai. Tapi kalau satu tutup, satu buka, kamu ikut yang tempat tutup. Macam mana lita 3? Dia ikut tempat tutup atas. Sama macam lita 4. Dia tak boleh ikut ke atas, dia ikut kat bawah. Sebab tu kamu tengok lain tu. Mana arus boleh mengalir? Katakan ni positif, negatif. Positif mesti sampai ke negatif. So dia akan ikutlah. Yang mana bersambung. Yang tak bersambung, dia tak akan lalu. Okay. Dia bukannya kata kena dua-dua tak. Tengok kepada keadaan sambungan. Ini dinamakan sambungan bersiri. Ini dinamakan sambungan secara selari. Okay. Kalau yang nak faham, dia akan cuba faham lah. Tapi kalau dia tengok, cikgu tahu ramai yang tak faham. Tapi kamu tak nak cuba faham kan? Sebab cikgu, macam cikgu sebut lah. Kita nak ulang balik. Bila nak ulang lagi? Tak sempat dah. Lepas tu masa cikgu ulang balik ni, rasanya cikgu tak pernah marah kamu pun kalau kamu tanya. Tapi sebabkan kamu tak nak tanya kan. So yang bertanya tu, terima kasih, cikgu akan jawab. Yang masa tak nak bertanya tu rasa malu je, teruskanlah malu. Cikgu rasa kamu tak faham. Okay, itu yang pertama. Tak apa kan cikgu melayan kan jadi terhenti ngajar.
Teruslah yang kedua. Kalau dua-dua motor hidup. M1 dan M2 hidup. Dua-dua hidup. Motor mana yang menyala? Motor mana yang berkendali? Cikgu padam balik yang cikgu buat tadi. Kita batah balik pada asal. Okey, asal dia. Dia rupa ni. Okey. Asal dia macam ni. Okey, motor lampu mana yang akan menyala kalau dua-duanya hidup? 4-3. 4-3. 134. 1-3-4. Main bantal lah korang. Empat. Tukar hati je. 4-3 lah. Tengok betul-betul. Entah. Tengok betul-betul. Dia atas tu aku 1-3-4. terajang sekali je. Ya, saya ulang. Saya Ya Izzat. 3-4. Satu. 1-3-4. Izzat kata satu. 1 dengan 3 je kau. 1, Ya, 3, 4. Okay, 1 dengan 3 je. Azim kata 1 dengan 3. Yang menyala 1 dengan 3. Sebab apa 4 tak menyala? Sebab bila dua-dua motor hidup, dua-dua ini akan terbuka. Dan macam mana lampu tu nak menyala? Faham? Oh, bawa Right. Apa dia? tak nampak nombor 4 tadi. Tak nampak. So maksud dia kalau dua-dua apa berkenali, sebab dia akan terbuka dua-duanya. So arus tak boleh mengalir, so dia tak boleh lah ni. Lampu tak boleh menyala. Okay. Sebab tu juga benda ni simple, tapi sayang tau. Kalau kamu tak boleh jawab kalau exam, dia rugi tau. Okay, soalan ketiga last sekali. Ada satu lagi. M1 mati, M2 pula hidup. Okay. Motor mana pula yang akan lampu mana pula akan menyala? L1 mati, M2 hidup. 4 2, 4. 3 dengan 4. Sekejap. 3-4. Ini juga terpadam sekali. 5. 5 aku terajang kau sekali. 5 tak ada. 3. Jadi 3, 4 3, 4. Yang akan 3, 4 berkendali adalah 3 dengan 4. So, sebab ini dia on salah satu je, dia akan hidup lah. Ini satu mati, satu hidup, dia akan hidup. Sebab tu 3 dengan 4. Yang dua-dua ni pun boleh hidup juga. M2, dia tak boleh. M2 hidup, dia akan buka. So, dua-dua terbuka. Yang ni salah satu terbuka. So, jawapan dia betul. 3 dengan 4. Soalan yang last sekali. Kan? Kau dah ngantuk lah Okay, 4. Siapa nak main game ke kan? Rugi cikgu. Tak ada. Dapat SPM main lepas puas. Tapi kalau SPM tak lama pun. Apa, sebab dapat result bulan 5, bulan 8 masuk universiti dah. So, rehat kejap je. M1 dan 2, dua-duanya mati. Mati. Dua-dua mati. Lampu mana ada? Dua-dua mati. 4. Dua-dua mati. 4. 4. Jawapan dia. Siapa yang Mana ada sebenarnya? Tak ada. Siapa yang salah teka tu dia salah lah apa dia? Tak ada. Tak ada hidup. Tak ada hidup. Oh, tadi tu. Tak ada hidup. Tak ada hidup. Tak ada hidup. Habis semua nak mati. Semua mati. Yang hidup 4. Betul lah. Betul lah sebab dia tutup. Tak, sebab dia mati, dia tak usia apa pun. Dia dah tutup dah dua-dua. Ya. Lock door. Apa pula dah dengan mati? Dia tempat hidup. Dah skiller ni macam nak kena ni. Apa? Tak, yang Try. Okay, boleh so maksud dia benda ni kalau keluar SPM pun dia akan tanya betul macam ni je tu. Sebab tu benda ni simple kalau kamu faham, tapi masalahnya kamu tak faham. Betul? Kalau kamu faham, kalau kamu dah, tapi lepas ni lupa balik Kalau kamu faham, dia minta opini sebab soalan SPM juga sebut lah. Dia minta macam ni lah. Lampu ni menyala, lampu ni padam, dua-dua nyala, dua-dua padam. Kan? Okay, ni satu. Satu lagi macam tahun lepas. Sebab tadi cikgu tahu yang pemeriksa paper tahun lepas, dia orang dapat tengok soalan. Cuma dia orang tak berani bagi gambar soalan tu mana rupa. Dia tak boleh sebab dia orang sign surat mati. Kalau dia orang bagi, dia orang share, dia orang kena tindakan tertib. So, dia orang tahu tahun lepas dia kata keluar soalan Dita TPT dengan pemasa. Dia simple je. Kalau faham. Sebab tu cikgu tekan ni pelan-pelan. Cikgu lepas ni habis pemasa ni okey lah kot. Kita nak banyak-banyak tekan pening. Kita hanya belajar TPT je.
Okey. Lita per masa, cikgu lukis balik lita TPT ni. Ni juga padam yang bawah-bawah ni rasa tak pakai rekod kan. Alihan lukis banyak-banyak ah. Okey. Asal dia TPT. Sekarang ni kita nak jadikan dia motor ini dimatikan oleh pemasa. Kalau sebelum ini motor ni dimatikan oleh siapa? Siapa matikan motor ni? Kena henti. Siapa matikan motor ni? Kena henti. Punat tekan henti PH. Okey. Betul lah. Dalam lita ni kadang-kadang keluar soalan nyatakan dua komponen yang bertindak secara automatik. Yang mana satu, ada dua lita yang berkendali secara automatik. Apa dia? Yang kamu tak payah usi apa-apa pun. Dia akan bertindak secara automatik. Dan dia akan mati secara automatik. Tanyalah cikgu. Dia kau malas masuk kelas cikgu ni. Dia ngajar je kan senang hidup. Betul? Cepat. Apa dia? Biasa soalan SPM. Dua komponen yang bertindak secara automatik. Bukan banyak komponen pun abang. GBL. Ini satu, GBL. ni dua, ni tiga. Pemasa. Ni empat. Pemasa Pemasa, GBL. Oi, tendang Timer. sekali betul. Sepak sekali betul. Jadi Bila masa lita ni ada pemasa? Kau nampak mana pemasa? DBL. PL. Yang bertindak secara automatik adalah yang pertama. Ini soalan biasa keluar SPM tau. Yang pertama, pemutus lita. So, bila berlakunya lebihan arus, pemutus lita akan bertindak secara automatik. Itu yang pertama. Yang kedua akan bertindak secara automatik adalah geganti beban lampau. Ini kalau beban terlebih sangat, dia akan mati juga. So, dua ni akan mati secara automatik. Habis cikgu penyentuh. Kadang cikgu jadi pelajar, cikgu jadi cikgu. Habis cikgu kalau penyentuh, bukan automatik ke cikgu? Penyentuh cikgu. Bukan automatik ke cikgu? Bukan. Bukan, sebab dia dikawal oleh PA. Ada orang boleh kawal dia. Okay. PL siapa nak kawal dia? Tak boleh sebab PL tu dah current. Arus yang mengalir. Kalau tinggi, dia akan jatuh. Dia akan putus. Tapi kalau penyentuh, PH yang kawal dia. Sebab tu, jangan buat jawapan penyentuh. Jawapan dua tu aja. Okay. Ya, ini pun biasa keluar exam. Okay. Sekarang ni cikgu nak cerita tentang pemasa. Satu lagi je. Cikgu tahu dah lama-lama dia jadi bosan juga. Kalau kita nak matikan motor M1. Okay, selain daripada tekan PH. Macam nak matikan dia? Bahasa kasar. Ini bukan saintifik tak. Yang paling simple. Kamu nak matikan M1. PH tak ada. PL. Sekejap. Potong lita. Pandai. Apa dia? Apa dia? Jangan. Contoh kan, katakanlah kan. Memotong lita. Apalah cikgu. Benda lah Azam ni. Benda lah. Cikgu ni, saya nak matikan lita macam cikgu. PH tak ada. Kan? So, motor nak kena berhenti juga. Kau ambil gunting, kau potong lita ni. Putuskan dia. Okay? Kamu potong dia. So, automatik, bila dia terputus je, lita akan berhenti berkendali. Contoh macam kamu potong kan. Ni dah terputus. So, dia akan berhenti mengendali. Okay, sama juga macam timer. Okay? Timer, dia kena putuskan lita tu. Okay. Maksud dia, bila putuskan lita, yang bagian lain yang mana kau nak kena putuskan? Dekat antara Dia tak kisah mana-mana. Yang penting garisan ini. Garisan utama dia ni. Lita utama ni maksud dia yang daripada tepi sini, okey, sampai ke sini. Ni. Kamu putus lah mana-mana kau nak putus. Kamu letak lah mana-mana. Sebab satu lagi yang cikgu belajar tadi, dia kata kalau lah pelajar, kan, pelajar ni dia cerdik sikit. Kan, kadang pelajar ni dia masa jawab periksa dia kreatif, kan. Dia bantainya GBL dekat sini. Cikgu saya tak boleh. Apa?
Okay, dia buatnya PM. PM. Dia buatnya PM dekat sini. Kan? Ataupun dia buat PM kat sini. Okay, dia buat PH kat sini. Dia buat P kat sini. Ni P. Boleh tak? Ke tidak? Boleh ke? Boleh ke tidak? Kamu pegang pada ayat yang cikgu bagi tadi balik. Adakah litar ini berkendali? Berkendali. So tak salah. Tapi tak pernah orang ajar opini. Tapi kalau kamu buat, adakah dia kosong? Tidak. Sebab dia berkendali. Okay. Dia faham? Tapi kalau kamu buat opini, sajalah cikgu bagi banyak biar kau pening sikit. Okay, katakanlah kan cikgu nak bagi cuba bagi yang berkemungkinan kamu buat. Tapi cikgu rasa patutnya tak adalah buat opini. Patutnya. Dia tak boleh nak kata kan. Budak-budak ni kadang dia sesuatu lah luar jangkaan. Okey, yang ni. Adakah litar ni berkendali? Ke tidak? Tak. Kenapa tak? Sebab motor kena ada GBL. Ada JBL ni. Ada kena ada penyentuh. Ni ada penyentuh. Betul ada ucik. Ni PH. Apa dah tak ada? Semua ada. Susunan tak betul? Susunan tak kena. Oh, terbalik. Tak, benda semua ada. Kalau kamu tengok litar belah kiri tu ada, litar belah kanan semua ada. Semua ada. Adakah litar nombor 2 ni berkendali? Terbalik ke? Berkendali ke tak? Soalan cukup senang je. Berkendali ke tidak? Tidak. Berkendali. Kalau tak Terbalik berkendali, ke? kenapa dia tak berkendali? M kena letak sebelum penyentuh Tak ada, tak kira lah. PM. Kenapa dia tak berkendali? Sebab apa litar nombor 2? Litar ni litar nombor 1. Okay, Songsang. litar nombor 2. Kenapa litar nombor 2 tak berkendali? Jawapan dia adalah disebabkan oleh penyentuh. Penyentuh ni dia berkendali bila dapat current dulu. Tapi masa sekarang ni current PM, macam mana PM current nak lalu kalau ini tak hidup lagi? Dia hidup selepas PM ditekan. Tapi sekarang ni PM kalau tekan pun dia nak hidup macam mana? Tak sampai, current tak sampai dekat PM. So macam mana dia nak hidup? Berbeza dengan sini. GBL ni dah memang lazim tertutup. Arus masuk, PM tekan dia tutup, dia lalu pergi pada penyentuh. Tapi yang ini arus nak mengalir tak boleh. Pun kamu tekan PM, arus dah sangkut dekat sini. Sebab tu kalau lukis litar ni, litar ni markah dia kosong. Tapi litar ni markah dia ada. Penuh. Walaupun susunan dia tak sama. Jelas? Jelas kan? Cuma janganlah buat litar opini. Nanti kena kutuk cikgu. Siapalah cikgu ngajar litar tonggang langgang ni. Tapi anda kata kalau buat ayat cikgu, selagi litar itu berkendali, lantaklah tonggang langgang kamu buat litar tu, kamu masih boleh dapat markah. Kalau litar kamu betul pun ada certain benda yang menyebabkan litar tak kendali, tak boleh. Okay. So sambung balik sikit lagi. Sambung macam kamu sebut tadi kan. Pada line ini kita nak kena putuskan dia. Kalau kita nak matikan dia menggunakan timer. Okay. So litar dia sama. Cuma kita ada timer pun ada mark juga Kamu kena letak mark dia satu. Biasanya timer ini kita letak pada output. Okay. Yang ini biasanya kita panggil input. Okay. Sebab tu kamu tengok kalau cikgu biasa lukis kan. Cikgu akan terus label supaya takut kalau terlupa. Belajarkan GBL. Okay. Timer sama ada kamu nak buat yang baru. Dekat sini letak P, letak dia letak TR, timer. Ini mark. Ini sama macam penyentuh, mark. Dan dia ada anak. Anak letak dekat mana? Line 1, line 2. Anak letak dekat mana? Line 1, line 2. Line 1. Line 1. Sebab line 1 tu yang sambung pada motor. Jangan letak pada line 2 pula. Tak betul. Motor mana yang kamu nak matikan? Kalau motor tu ada 3, tengok line mana motor. Kalau motor 1, kamu letak dekat line 1. Kalau motor 2, letak line pada motor 2.
So, letakkan dia pada layar motor. Okay. So, letaklah dia simbol. Kalau timer, cik rasa macam ni kot. TR kot. Dia tak macam ni. Mesti, Cikgu. dalam keadaan lesen tertutup. Apa dia? Kalau letak selepas menyentuh boleh ke? Dia tak ada masalah. Macam cikgu sebut tadi lah. Lantuklah kamu nak letak, cikgu. Saya tak suka lah cikgu letak. Saya suka hati saya lah cikgu letak mana. Lantak engkau lah. Saya nak letak dekat sini cikgu. Contoh. Kan? Kalau letak sini contoh. Boleh tak? Boleh. Cikgu, saya tak nak letak kat ujung pangkai. Saya letak kat ujung. Letak sini. Boleh. Lantak kamu lah. Tak ada masalah. Janji mesti pada talian tersebut. Di mana-mana pun boleh. Kamu letak pangkai pun boleh. Letak ujung pun boleh. Tapi kebiasaannya, kita biasa kalau cikgu ajar, kita faham yang sini kita panggil input. Yang ini kita panggil output. So yang lain tu tak kata tengah. Tapi kalau kamu letak ujung, dia tak ada masalah. Boleh. Ini lita pemasa. Macam mana dia berkendali? Okay. Katakanlah ni 10 second. Bila kamu tekan PM, apa berlaku? Tekan PM, apa berlaku? Dok. Dah lupa dah. Tekan PM, apa berlaku? Lita lengkap. Lita lengkap. Kemudian Arus mengalir. arus mengalir. Kemudian Menyentuh menjadi magnet. ya, kemudian Penyentuh apa entah bila buka. penyentuh akan menutup semua sesentuh lazim tertutup dan akan membuka semua sesentuh lazim tertutup. Terbuka. Silap. Okey. Kemudian motor akan berkendali. Betul? Betul. Okey. Dia dalam masa sama, bila kamu katakan ni ada 2 lita, satu bila penyentuh jadi magnet, dia akan tutup ni kan? Betul? Bila dia tutup, secara automatik dia, ini mula berkendali. Tekan PM je, jadi dia magnet, dia tertutup, timer start berkendali. Cukup 10 saat, dia akan buat apa? Dia akan buka yang ini. Kalau ni tutup, dia akan buka. So, bila dia terbuka, maka lita ni terputus tak? Terputus. Maka motor tidak akan berkendali. Okey. Boleh faham? Boleh. Tapi bila Boleh. motor dah tak berkendali, adakah ini akan kekal terbuka ataupun dia akan tutup balik? Kekal terbuka. Dia kekal terbuka kan dia akan tutup balik? Lepas motor tak berkendali, Tutup balik dia akan tutup balik. Sebab kenapa dia terbuka? Disebabkan oleh TR ini suruh dia buka. Tapi TR ini tak ada arus yang mengalir. Dia ni tak ada, dia buka balik. Ni mati, dia pun akan kembali kepada asal dia, iaitu tertutup. Okey. Jelas? Boleh? Jelas. Okey. Satu jelas. Ada 2 cara sambung. Satu, sambung kita buat line baru. Okey. Kita buat line yang baru. Ataupun kalau kamu nak sambung daripada atas pun boleh. Maksud dia, kamu ambil selepas mana? Selepas tersentuh lazim tertutup timer. Kamu ambil dekat sini. Ni kamu sambung macam ni. Ni pun boleh. Ini pun boleh. Okey. Selain pada tadi juga sambung MP tu, ini pun boleh. Ada 2 cara dia sambung. Faham ke? Toh cikgu. Yang ni kamu tak faham je. Betul? Faham ke? Faham ke cikgu ajar ni? Hidup. Faham. Okey, maksud dia, dia ada 2 cara sambungan. Satu caranya, kita buat lita lain. Maksud dia, untuk hidupkan TR ini, kita gunakan sesentuh lazim terbuka P. Sebab apa? Bila P jadi penyentuh, P jadi elektromagnet, dia akan tutup ini, timer akan hidup. Ini satu lita yang kamu boleh buat. Kalau kamu nak nampak kemas, kamu nak senang faham, kamu buat macam ni. Sebab kamu nampak step ni kan. Tapi kalau kamu tak nak buat macam ni, kamu nak gabungkan tengah lita atas, tekan PM, penyentuh jadi magnet, timer terus hidup, kamu sambung dekat sini.
Kamu sambung dekat sini. Okey? Sambung dekat sini. Terus ke timer. Maksud dia bila PM ditekan, dita lengkap, arus mengalir, penyentuh jadi 1 minit, dalam masa yang sama timer akan mula berkendali. Tak adalah kamu cerita penyentuh ni akan tutup semua dan terbuka. Tak adalah. Ni pun boleh juga. Boleh juga dilukis begini. Okey. Okey. Ada soalan? Belum cakap habis kelas. Dah. Ada Okey. soalan? Hari ni kita belajar TPT dengan timer je. Tak ada. Besok. Ya. Besok. Besok kelas bang. Besok mana ada kelas bang? Ya Allah tangguh. Dah rajin, kalau dah rajin terlebih rajin pula. Sekejap sebelum habis kelas cikgu nak ambil attendance dulu. Okey. Nak buat report belakang. Okey. Ada tanya tak? Antara